Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari. Salam reformasi. Samsudin baru masuk. Permintaan daripada saudara Daniel, saya minta maaf sebab saya pakai earphone. Kalau jauh sangat nanti takut terbalik kamera bila saya bergerak-gerak nanti. Sebab internet tak berapa kuat, jadi saya pakai handphone lebih mudah. Dan juga kepada semua penonton ataupun pendengar ulasan tengah hari saya, alhamdulillah ini dapat bersama. Cuma sebentar tadi sebelum saya ke pejabat, sekarang ni saya di Pusat Khidmat Johor Bahru. Cuma sebelum saya sampai ke pejabat tadi, ada satu berita kematian di Jalan Saksama di berhampiran dengan pejabat. Jadi saya singgah di kematian tersebut. Alhamdulillah sempat solat jenazah bersama dengan waris dan juga hadirin di sana. Cuma saya minta maaf, sepatutnya saya nak kupas 3 topik hari ini, iaitu yang pertama, kalau isu yang panas berkaitan dengan calon PRU yang katanya bocor semalam, dan seterusnya yang kedua saya nak kupas sedikit berkenaan dengan kedudukan pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dan yang ketiga sebenarnya saya nak kupas sedikit soal pengangguran di kalangan belia, tapi saya rasa tak sempat sebab dia ada beberapa data yang perlu dicerakinkan. Jadi yang itu mungkin saya tak cover untuk hari ini, mungkin dibawa ke esok ataupun hari berikutnya. Jadi bagi mereka yang baru mengikuti siaran langsung ini, saya mohon tolong kongsikan sama ada di grup WhatsApp ataupun di grup Facebook profil masing-masing, sebab saya rasa apa yang kita bincangkan ini sedikit sebanyak memberi pencerahan dan juga memberi keyakinan kepada kita untuk menghadapi suasana politik, suasana semasa dan juga keadaan ekonomi yang tidak menentu. Baik, sebelum saya sentuh isu yang panas soal calon PRU yang dikatakan daripada senarai Perikatan Nasional, saya rasa saya mulakan tajuk yang kedua dulu, sebab yang ini pun lebih penting, berkenaan dengan kedudukan pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya. Yang ini saya panggil SPR. Terima kasih saudari Siti yang baru sertai juga. Waalaikumsalam. Jadi untuk mengetahui dalam soal kedudukan pengurusi SPR ini, saya rasa ada keperluan untuk kita bicarakan. Saya rendahkan sikit kamera. Untuk kita bicarakan soal kedudukan pengurusi ini, sebab media, saya dah tengok ada 2 portal media yang telah melaporkan bahawa Datuk Azhar Harun dikatakan telah meletakkan jawatan selaku pengurusi SPR. Jadi perkara ini belum kita dapat pengesahan. Cuma ura-ura ini selalunya, kalau kerajaan Perikatan Nasional ini, dia bergerak atas kabar angin lah. Dia jarang bawa berbincang, berunding dan sebagainya. Dan sedar-sedar nanti benda tu berlaku. Jadi kabar angin itu telah bertiup kencang, iaitu Datuk Azhar Harun ataupun dikenali sebagai Ad Harun ini dikatakan telah meletakkan jawatan. Dan yang lebih berkaitan pula dalam isu ini, dikatakan bahawa beliau pula akan dicalonkan sebagai Speaker Dewan Rakyat. Jadi dalam isu ini saya bukan nak komen dari segi peribadi macam siapa Ad Harun dan sebagainya, sebab saya rasa lantikan beliau itu dibuat sebelum ini dan beliau bukanlah rapat ataupun cenderung dengan mana-mana pihak dalam soal politik. Jadi yang ini yang kita kena faham. Walaupun isu yang akan nampak adalah soal pemilihan speaker yang baru. Bagi saya, Tan Sri Ariff telah melakukan tugasan dengan sangat baik. Beliau sebenarnya memberi ruang kepada Parlimen untuk berfungsi dan
membolehkan beberapa parliamentary reform yang sering saya ulang dalam video-video saya sebelum ini. Jadi yang dalam kaedah yang dilaporkan nanti saya rasa lebih cenderung seolah-olah isu nak menggantikan Speaker Dewan Rakyat. Seolah-olah ini sama ada Datuk Azhar ini lebih layak berbanding dengan Tan Sri Arif dan sebagainya. Saya rasa itu semua diversion. Masalah yang sebenar yang kita kena teliti adalah soal kedudukan di SPR. Sebab dalam Dewan Rakyat ini saya rasa satu, memang dia dah melanggar dari segi amalan kebiasaan dalam parlimen, iaitu separation of power. Kedudukan parlimen itu, legislatif ini adalah satu bahagian. Kalau kita belajar soal kenegaraan sebelum ini, kita ada pecahan tiga kuasa, legislatif dan juga eksekutif ini sepatutnya terpisah. Tapi apabila usul yang dikemukakan oleh Perdana Menteri nak menukar, menggugurkan kedudukan speaker itu, dah nampak ada sedikit line yang agak blur lah antara perbezaan kuasa eksekutif dan juga legislatif. Cuma pada masa yang sama, isu yang sebenarnya yang saya lebih risau adalah soal kekosongan yang akan berlaku sekiranya betul Ad Harun ini meninggalkan ataupun meletakkan jawatan sebagai pengurusi SPR. Yang ini saya khawatir. Sebab ada beberapa perkara yang kita kena lihat. Sebelum kita tengok apa yang akan berlaku, bagi mereka yang selama ini kita hanya mengikuti keadaan semasa, macam mana seseorang itu boleh dilantik sebagai pengurusi SPR. Yang ini saya rujuk kepada dokumen yang memang terguna pakai dalam urusan pilihan raya. Sebab urusan pilihan raya ini termaktub dalam perlembagaan negara kita. Jadi dalam usul ataupun dalam menguruskan pilihan raya ini, SPR adalah bertanggungjawab. Dan kedudukan SPR ini dijamin oleh perlembagaan. Jadi dalam perlembagaan persekutuan, kalau kita lihat perkara 114, ini berkaitan dengan pilihan raya, memang dinyatakan secara jelas kaedah untuk perlantikan dalam soal pengurusi Suruhanjaya pilihan raya ini. Apa kaedahnya? Lantikan ini sebenarnya memang melalui yang di-Pertuan Agong, iaitu tidak ada kompromi. Ini bukan lantikan kuasa Perdana Menteri, ini bukan lantikan oleh kerajaan, tetapi dari segi nak menjamin agar ada neutrality, agar ada keseimbangan ataupun bebas daripada pengaruh politik. Pengurusi SPR ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan rundingan Majlis Raja-Raja, yang mana kalau ikut dari segi kedudukan SPR itu, dia ada seorang ketua, seorang timbalan dan 5 orang lagi jawatankuasa ataupun anggota yang lain. Cuma yang kita kena faham, perkara yang kedua ketiga dalam perkara 114 tadi fasal 1, tapi kalau kita tengok fasal 2 dan fasal 3 yang seterusnya, fasal 2 itu sebut dengan jelas supaya rakyat bila berlaku nanti, kalau betul berlaku kekosongan, kita kena tahu macam mana kerajaan Mahyudin ni nak lantik yang seterusnya. Kalau ikut fasal 2 dalam perkara 114 Perlembagaan Malaysia, dia sebut bahawa nak melantik anggota Suruhanjaya pilihan raya ini, YDPA yang di-Pertuan Agong hendaklah mengambil perhatian tentang perimustahaknya suatu SPR yang mendapat kepercayaan awam. Jadi yang ini terma yang sebenarnya agak besar bila disebut SPR yang mendapat kepercayaan awam ini, macam mana kita nak tentukan? Tapi yang inilah, ini kerangka yang lebih besar dan sebagainya. Tapi ayat yang penting adalah mendapat kepercayaan awam. Jadi kalau kita lihat dalam soal lantikan pengurusi SPR, kita tahu kaedah yang digunakan pakai, kalau kita lihat PH dulu, dia tidak mengambil orang yang cenderung ataupun yang bersekali dengan Pakatan Harapan. Jadi latar belakang Ad Harun ni sebagai seorang peguam dibawa masuk dan tidak ada kaitan dengan kerajaan sebelum ini. Jadi perkara itu saya rasa agak bebas daripada pengaruh. Tetapi yang kita kena faham yang lebih lanjut, kedudukan pengurusi SPR itu sebenarnya tidak boleh dicabar oleh mana-mana pihak.
Iaitu contohnya, kalau kedudukan yang lain, kalau seseorang itu jadi menteri, kita tahu pengalaman sebelum ini macam mana menteri itu boleh meletakkan jawatan atas nasihat perbincangan dengan Perdana Menteri dan sebagainya. Tetapi kedudukan pengurusi SPR ini dijamin oleh perlembagaan, maka dia tidak boleh terhenti hanya dengan beberapa sebab. Iaitu sudah pastilah sebabnya bila dia letak jawatan sendirilah. Jadi walau macam mana sekalipun kita nak menjamin supaya tiada pengaruh daripada pihak yang lain dan sebagainya, kedudukan pengurusi itu dia boleh letak jawatan sendiri. Kalau terbukti tak ada pengaruh apa, memang tiada masalah. Tapi juga dianya boleh hilang bila sampai had persaraan kerajaan, iaitu sekarang ini 60 tahun. Jadi kalau tengok dari segi kedudukan pengurusi SPR ini, lantikan ini sangat penting sebab once dah dilantik, kita tak boleh pecat. Yang ini kita kena berhati-hati sebab walaupun yang digambarkan bahawa Harun akan dicalonkan sebagai menggantikan kedudukan speaker dan sebagainya, yang saya lebih risau adalah kedudukan bagi pengurusi SPR itu. Sebab once dah ada nama, once kalau dah dilantik, jawatan itu akan kekal termaktub melainkan dia dah capai umur 60 tahun ataupun dia meletakkan jawatan sendiri. Jadi kalau telah dipilih, kita tahu kerajaan Mahyudin sekarang ini kerja dia tukar. GLC, agensi dan sebagainya, tak cukup dengan itu, sekarang dia nak kacau kedudukan yang lain termasuk speaker. Jadi yang ini kita kena berhati-hati sebab once seseorang itu dah jadi pengerusi SPR, jawatannya tidak boleh tergugur. Kecuali kalau ada kesalahan yang lain lah. Contohnya, yang disebut dalam Perlembagaan Malaysia. Yang disebut sebagai contoh kalau dia bankrupt. Kalau dia sebenarnya ada pekerjaan berbayar di luar jawatan dia. Ataupun yang ketiga, dia sebenarnya dah jadi adun ataupun wakil rakyat. Jadi ahli parlimen ke apa, maka tergugurlah jawatan dia. Tetapi dari segi kedudukan SPR itu kerana dijamin oleh Perlembagaan Malaysia, Perdana Menteri walaupun tak kisah daripada PH ke PN ke, sepatutnya kedudukan itu tidak boleh dicabar selagi dia tak sampai umur persaraan. Baik. Yang ini yang saya nak sebut, yang kita kena faham juga dalam perlembagaan ini yang disebut dalam fasal 5A. Yang ini memang kalau diteliti sebenarnya memang agak teknikal, tetapi juga yang disebut bahawa tertakluk dalam penuntukan perkara 114 tadi, Parlimen sebenarnya boleh melalui undang-undang tersebut untuk membuat peruntukan bagi terma jawatan anggota SPR serta selain saraan mereka lah. Maksudnya nak memastikan mereka ini bebas daripada pengaruh politik dan sebagainya. Terma dari segi saraan itu pun bukan ditetapkan oleh kerajaan tetapi ditetapkan oleh parlimen. That's why institusi parlimen ini sangat penting. Dan saya baca komen tadi yang saya sangat, maksudnya pengikut yang mendengar ini juga maksudnya dia faham. Hari ini adalah hari parlimen sedunia dan sebagainya. Jadi isu ini penting juga bahawa kedudukan parlimen itu maksudnya dia satu separation of power. Dia bukannya bawah eksekutif, malah dia adalah peranan check and balance. Dan dalam keadaan sekarang ini, kalau kedudukan SPR itu, pengerusi dan juga dari segi jawatan kuasa dan anggotanya, dalam soal saraan pun sepatutnya ditentukan oleh parlimen. Baik. Jadi apa yang berlaku sekarang ini? Ketika satu yang saya memang untuk di bawah Pakatan Harapan sebelum ini, mungkin saya vokal ataupun sering menyatakan pandangan saya, bukan hanya memuji semata-mata, tetapi dalam soal kedudukan Pakatan Harapan sebagai kerajaan sebelum ini, antara perkara PH yang paling terkedepan adalah soal parlimen. Dalam soal macam mana kita tambah baik reformasi parlimen. Jadi dalam salah satu perkara yang sangat penting yang rakyat kena faham, yang kena sebenarnya pegang perkara ini dan kita kena ikat supaya Mahyudin masuk parlimen dia tak bubarkan, iaitu bahawa di bawah PH sebelum ini, kita dah wujudkan banyak jawatan kuasa khas dalam parlimen. Dan salah satu jawatan kuasa yang sebenarnya sangat penting, tetapi tidak dimanfaatkan sebelum ini, yang itu saya akui, memang
kalangan ahli parlimen pun banyak perkara yang kami desak perkara itu tidak dibawa oleh kerajaan PH sebelum ini. Sebagai contoh, kalau sebelum saya isu parlimen, sebagai contoh kita sering desak soal undang-undang yang dilihat menindas ataupun tidak memberi ruang kepada rakyat. Yang mana kita mohon dari segi akta pota, poka dan sebagainya, SOSMA untuk dilihat kembali. Cukup 22 bulan perkara itu tak berlangsung kerana nak review perkara tersebut terletak di bawah Kementerian Dalam Negeri sebelum ini. Nak tanya siapa Menteri Dalam Negeri sebelum ini, boleh tanyalah. Saya rasa penonton pun tahu siapa Menteri Dalam Negeri sebelum ini. Dan sambil itu, siapa yang terlepas video ini nanti boleh saksikan di channel YouTube saya yang saya akan upload. Dan banyak video-video lain dekat channel YouTube saya, Akmal Nasir. Cuma dalam isu jawatankuasa yang PH tubuhkan, salah satu jawatankuasa khas yang kita bentuk adalah yang dipanggil jawatankuasa pilihan khas parlimen untuk melantik jawatan-jawatan utama perkhidmatan awam. Jadi jawatankuasa ini sepatutnya apabila kami bincang di kalangan backbenchers ahli parlimen, kita merasakan bahawa ahli-ahli parlimen ini boleh memainkan peranan semak dan imbang. Keadaan dalam parlimen itu kadang-kadang yang merunsingkan atau menjadi bahan ketawa rakyat kerana yang dilihat adalah dalam Dewan Utama perbalahan oleh beberapa ahli parlimen itu yang nampak seolah-olah kadang-kadang bila bercakap tu tiada pendidikan dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku, kita telah berjaya wujudkan jawatankuasa khas yang untuk meneliti beberapa perkara. Salah satunya jawatankuasa khas yang berkaitan dengan soal lantikan jawatan-jawatan utama perkhidmatan awam, iaitu mana-mana perlantikan utama dalam agensi ataupun kerajaan perlu melalui parlimen. Yang ini penting. Kalau kita lihat dalam soal di negara-negara lain, bila disebut peranan parlimen macam mana semak dan imbang, check and balance, mereka untuk dilantik dalam sesuatu kedudukan itu perlu melalui saringan jawatankuasa khas ini supaya kita dapat pastikan beberapa perkara diteliti, tak terlepas pandang. Sebab yang saya sebut tadi, once dia dah dilantik, apabila seseorang itu telah dilantik sebagai pengurusi, sebagai contoh SPR, lantikan tersebut tidak boleh dibatalkan, tidak boleh digugurkan. Walaupun kerajaan nak suruh dia letak jawatan dan sebagainya, tak boleh. Walaupun ada perkara yang mungkin kita terlepas pandang. Jadi sebab itu, bagi saya, kalau perkara ini berlaku, soal bertukarnya kedudukan pengurusi itu perlu melalui jawatankuasa khas parlimen. Baik, perkara yang ketiga soal SPR. Sebelum, saya rasa ramai yang sebenarnya lebih berminat nak tahu soal bocornya senarai calon Perikatan Nasional semalam. Yang kita nak tahu bahawa perkara ketiga, soal SPR ini juga, salah satu kekhawatiran yang saya rasa ada asas dan kita juga perlu timbulkan adalah mengenai persiapan SPR untuk mempersiapkan ataupun menyelaraskan soal dua perkara, iaitu undi 18 ataupun mereka yang berumur 18 tahun boleh mengundi, iaitu had dulu 21 dah diturunkan ke 18 tahun. Dan yang kedua adalah soal pendaftaran automatik. Sebab perkara ini yang saya risaukan. Sebab kalau dilihat sekiranya kenapa Mahyudin juga salah satu isu yang mereka nak menyegerakan pilihan raya mengejut itu, sebab kalau ikut kenyataan yang dikeluarkan oleh SPR dan juga menteri yang berkaitan sebelum ini, sebelum berlakunya langkah Sheraton, SPR telah menyatakan bahawa apabila perkara ini diluluskan sebelum ini, mereka memerlukan masa sehingga 18 sehingga 24 bulan untuk mempersiapkan pindaan berkaitan dengan perkara 119 lah, iaitu soal undi berusia 18 tahun ke atas dan juga pendaftaran automatik. Sebab ada beberapa perkara lah. Kita tahu salah satunya mereka terpaksa meminda peraturan pilihan raya pendaftaran pemilih 2002 dan juga berkaitan dengan undang-undang lain, SOP dan sebagainya, infrastruktur sistem. Perkara ini perlu
dipersiapkan. Sebab itu mereka membagi gambaran memerlukan 18 bulan sehingga 2 tahun. Jadi sepatutnya proses ini selewat-lewatnya adalah Julai 2021. Dan sekiranya pilihan raya mengejut dipanggil sebelum Julai 2021, maksudnya pendaftaran automatik itu masih belum dikuatkuasakan. Dan yang kedua, umur 18 tahun ke atas itu belum tentunya boleh mengundi. Sebab apa yang akan berlaku? Bagi rakyat di luar sana, kalau kita lihat, saya nampak juga ada beberapa inisiatif daripada mereka yang concern dalam soal pilihan raya mengejut ini, iaitu masih perlu membuat pendaftaran. Sebab kalau ikut pendaftaran automatik itu hanya berlaku Julai 2021. Jadi sebab itulah salah satu yang saya rasakan, kemungkinan besar Perikatan Nasional adalah takut dengan undi muda. Mereka tahu kalau had umur daripada 21 tahun diturunkan kepada umur 18 tahun ini, mereka takut mereka tak dapat menerima sokongan tersebut. Dan yang kedua, yang saya rasa sebab bila daftar automatik ini mungkin selama ini mereka tercicir dan sebagainya, dan sekarang ini rakyat Malaysia tanpa soal mereka sebelum ini dah didaftar ke belum, sepatutnya selepas Julai 2021 mereka boleh mengundi. Jadi saya rasa risiko itu terlalu besar untuk Perikatan Nasional bila mereka kianat, sebab saya dapat maklum balas bila cara ambil kerajaan itu melalui kaedah tersebut, anak muda, orang muda sebenarnya sangat tidak selesa dan sangat marah. Dan mereka yang selama ini yang mungkin tidak dapat mengundi sebab senarai pemilih, kalau mereka mengundi, saya pasti Perikatan Nasional menghadapi masalah. Sebab itu yang saya risau, apabila sekiranya berlaku penukaran pengurusi SPR ini, kita kena pastikan bahawa apa yang telah dirancangkan ini yang dipersetujui oleh Parlimen dan juga yang telah diberikan komitmen oleh SPR sebelum ini nak siap sebelum Julai 2021. Saya risau perkara ini akan dilambat-lambatkan, dilewat-lewatkan. Maka sebab itu, bagi rakyat Malaysia yang sudah melebihi umur 21 tahun tapi yang belum daftar mengundi, kena daftar sekarang. Sebab saya risau, sebab itu dalam soal pilihan raya mengejut, salah satu perkara yang mungkin kita terlepas pandang, mereka risau Perikatan Nasional tidak akan dapat sokongan anak muda bawah 21 tahun. Kita risau mereka akan takut dengan menghadapi rakyat Malaysia yang sebelum ini tidak layak mengundi kerana namanya tiada dalam daftar pemilih. Baik. Itu isu pertama yang saya kupas, soal kedudukan pengurusi SPR dah keluar, kata kemungkinan dia dah letak jawatan dan sebagainya. Jadi perkara ini perlu diberikan perhatian. Baik, itu yang pertama.